Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita, Sarawak komited dalam peralihan ke arah karbon rendah menerusi tenaga lestari dan boleh diperbaharui. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, Sarawak mempunyai peluang yang tinggi dalam peralihan yang memfokuskan kepada tenaga yang mampan. Sarawak is well positioned to capture this new growth opportunity and create energy transition towards safe, responsible and cost-effective with abated emissions. With the recent passing of the amendments to the Land Code, Sarawak now has a good start to regulate carbon capture, utilization and storage CCUS activities within our territory. CCUS is based on proven technologies that have been in operation with the element of capture, transport, and storage. CCUS plays a key role in the energy transition space. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Penutupan Minyak dan Gas, Perkhidmatan dan Peralatan OGSE Sarawak Roadshow 2022 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Khamis. Premier Sarawak menambah kerajaan Sarawak turut komited untuk mengekalkan sekurang-kurangnya 60% kapasiti campuran penjanaan kuasa daripada sumber boleh diperbaharui menjelang 2030 untuk pertumbuhan ekonomi serta aktiviti menjana pendapatan. Dalam hal itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed memberitahu Kerajaan Persekutuan melalui Perbadanan Sumber Petroleum Malaysia MPRC telah memulakan geran pembangunan OGSE berjumlah RM25 juta dalam tempoh 5 tahun iaitu dari 2021 hingga 2025. We need our OGSE players to reach greater technological sophistication and employ more skilled talent. To support this aim, the government, via MPRC, has initiated the OGSE Development Grant with total fund amounting to RM25 million over a period of 5 years, from 2021 to 2025. The funds will be disbursed through matching grants provided to local OGSE companies. To date, 30 companies have received approval for the assistance, with close to RM7 million committed thus far, with about 20% for Sarawak-based companies. Berita seterusnya, seramai 142 bakal jemaah haji Sarawak pada tahun ini berlepas ke Tanah Suci bermula Khamis. Hadir ke Majlis Keberangkatan Jemaah Haji Sarawak KT23Q ialah Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg serta isteri Puan Sri Datuk Amal Jumaani Tun Tuanku Bujang. Premier Sarawak dalam ucapannya mendoakan agar semua bakal jemaah haji Malaysia dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik, tenang serta pulang dengan haji yang mabrur. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat menunaikan ibadah dengan baik dan insya-Allah akan mendapat haji yang mabrur. Ya, doa kita, dan kita selamat di sini, keluarga kita tak tinggal pun selamat. Akhirnya kita akan balik membawa haji yang mabrur. Jadi bagi kami di situ tinggal tu kami doalah dengan kita di sini supaya sejahtera. Kita doakan juga supaya negara kita aman, negeri kita aman, maka dapatlah kita menghantar lagi jemaah bakal haji yang tahun-tahun akan datang. Yang ini yang penting. Jadi kita siap putus untuk menghantarkan jemaah kita ke Mekah. Dalam amanahnya juga, beliau menasihatkan semua bakal jemaah haji agar menjaga kesihatan disebabkan pandemik COVID-19 masih boleh mengancam kesihatan. Selain itu, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Zuhari juga meminta semua jemaah haji
untuk terus mematuhi prosedur operasi standard SOP kesihatan dan berhati-hati supaya tidak terkesan dengan jangkitan COVID-19 atau penyakit berjangkit yang lain semasa berada di Tanah Suci. Difahamkan penerbangan pertama dari Sarawak pada Khamis berlepas pada jam 10.55 malam Khamis dari lapangan terbang antarabangsa Kuching menerusi penerbangan Malaysia Airlines KT32Q dan dijangka mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur sebelum meneruskan penerbangan ke Jeddah. Para jemaah dijangka tiba di Jeddah pada jam 6.55 pagi waktu Arab Saudi bagi menunaikan rukun Islam kelima. Laporan berikutnya, Sarawak berhasrat untuk menjadi sebuah negeri maju dengan menikmati kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan persekitaran mampan. Timbalan Primer Sarawak Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan berkata, kemajuan ini akan dipacu oleh data dan inovasi menjelang 2030. Katanya Sarawak berhasrat untuk menjadi negeri yang berkembang maju di mana semua orang akan menikmati kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan persekitaran mampan yang dipacu oleh data dan inovasi menjelang 2030. Beliau berkata demikian semasa mengadakan kunjungan hormat ke atas Menteri Kewangan Hal Ehwal Orang Asli, Perlumbaan dan Permainan Kewarganegaraan dan Minat Pelbagai Budaya di Dewan Parlimen Australia pada Khamis. Datuk Ahmad Awang Tengah menambah pelan ini penting dalam melangkahlah tuju Sarawak mencapai negeri maju menerusi 6 sektor ekonomi. Ujar beliau lagi lebih banyak peluang boleh dicipta antara Sarawak dan Australia memandangkan kedua-duanya kaya dengan sumber asli. Sementara itu, Festival Gawai Bazar Peringkat Sarawak 2022 yang bermula dari 17 Jun lepas masih mengekalkan kemeriahannya pada hari ke-7 menerusi program Malam Kesenian Kaum Iban. Program yang mempamerkan adat tradisi kaum Iban itu telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Balai Ringin, Datuk Snowden Lawan pada Khamis. Beliau tiba di perkarangan Dewan Masyarakat Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS dan disambut oleh Adun Pelagus, Wilson Nyabung Ijang, Adun Machan, Ellen Saiden Gramong dan Adun Tamin Insinyur Christopher Gira Sambang. Perarakan masuk barisan tetamu kehormat tersebut diiringi oleh penari dan pemuzik kebudayaan suku kaum Iban merancakkan lagi suasana pada malam itu. Program diserikan dengan pelbagai persembahan istimewa seperti tarian, nyanyian, pantun, kuntau, alunan gendang termasuk sesi ngerandang jalai ke Gawai Bazar sebagai acara utama. Turut ditampilkan ialah pemenang dan peserta pertandingan kumang dan keling sempena Gawai Bazar 2022 anjuran Majlis Seni Sarawak. Dalam hal itu, kerjasama erat antara Kementerian Belia dan Sukan KBS dan Persatuan Kesihatan Mental Sarawak Mustaha dalam menangani isu penyakit kemurungan dalam kalangan belia. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Gerald Rentap Jabu berkata, usaha dan inisiatif daripada KBS memberi ruang kepada pihak Persatuan Kesihatan Mental Sarawak untuk mengadakan kaunseling daripada sekolah ke sekolah. Selain itu, katanya tekanan yang dialami oleh belia masa kini adalah berbeza berbanding dahulu susulan penularan wabak COVID-19 sebelum ini. As I said now, the pressures are very different. I think but we also have to be mindful also that we cannot just put the responsibility on mental health station ataupun psychiatrist. I think parents should play a big role also to see how the development of their children, especially in school, and also teachers. So kita mengharapkan satu usaha sebegini dapat menolong terutamanya belia-belia kita dapat find a space for them to able to reach out and speak to counselors and psychiatrists dan sebagainya supaya tidak menjadi satu masalah yang mendadak demi masa depan mereka. This is what we are trying to help. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan program Rakan Muda Comfort Room 2022 di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Sarawak pada Khamis.
Dalam hal itu, beliau berkata program rakan muda Comfort Room 2022 yang akan dilaksanakan pada tahun ini adalah antara negeri yang terpilih di antara 6 negeri di seluruh Malaysia. Ujarnya lagi, beliau berharap agar program seperti ini dapat dilaksanakan lagi di tahun yang akan datang. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #Menyebar Fakta. Salam UKAS.